السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Sadaqallahul Azim. Ayat 55 surah Taha. Mafhumnya, daripada tanah kami ciptakan kamu, dan kepada tanah kami kembalikan kamu, dan daripadanya kami akan keluarkan kamu pada suatu hari yang ditentukan oleh Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini muka surat 177, membicarakan masalah 102, tilam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahaskan tajuk berhubung dengan tempat tidur Rasulullah. Tilam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan pada masalah 102 ini, kita akan melihat dua riwayat berhubung dengan kisah tilam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah datang satu riwayat hadis Nabi mengkhabarkan tilam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhaltu alayya imra'atun minal ansar fara'at firasha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatifatan muthniyah faba'athat ilayya bifirashi hashwuhu suf. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, telah masuk ke atasku seorang perempuan daripada Ansar. Kisah bermula, kata Aisyah radhiyallahu anha, sedang aku berada di dalam rumah, tiba-tiba datang menziarahiku, dakhaltu ilayya, telah masuk bertemu denganku, imra'ah, seorang perempuan minal ansar, daripada Ansar. Biasalah rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para sahabat dan juga di kalangan muslimah. Ada kala mereka datang dalam keadaan Nabi tiada di rumah. Ada kala mereka datang Nabi di rumah. Ada kala Nabi tak ada, isteri Nabi ada dalam kes ini. Cuma kita peringatkan apa yang Allah peringatkan ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in suka-suka hati nak jumpa Nabi. Ni ada ayat ni. Ada di antara sahabat, kadang-kadang dia kira nak jumpa Nabi. Dia nak menyembang dengan Nabi. Dia nak face to face, empat mata dengan Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala menegur para sahabat. Allah letak undang-undang. Ayat nombor 12. Surah Al-Mujadilah. Surah 58 juzuk 28. Allah Ta'ala tegur para sahabat. Cara mana? Cara dia Allah buat undang-undang. Sebab Nabi ni kekasih Allah. Dia tak boleh buat macam kawan-kawan lain. Tak boleh.
Suka-suka hati nak jumpa Nabi. Nabi pun ada masa rehat. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Ayat 12 Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina faqaddimu, hendaklah kamu mulakan baina yadaina bis sadaqah. Kamu nak mula jumpa Nabi aku, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Itu dia undang-undang. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu nak berbisik, tengok ayat, idza najaitum. Ada kalimah najwa. Najwa makna berbisik. Makna nak sembang dengan Nabi ni face to face lah. Empat mata lah senang. Lalu Allah kata begini, hendaklah kamu faqaddimu, memulakan pertemuan itu sedekah, dengan kamu memberi sedekah. Tuan-tuan muslimat, tengok tak macam mana Allah jaga Nabi. Bila ayat tu turun, sahabat-sahabat yang miskin nangislah. Sahabat-sahabat kaya seronok. Sebab Allah letak undang-undang. Dia macam beli tiket lah. Begitu. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Macam beli tiket lah. Kamu nak jumpa Nabi aku, nak bisik-bisik, najwa. Bukan sembang macam ni, bisik-bisik, berempat, berdua dengan Nabi. Empat mata. Nah, kata Allah, cari fakir miskin, bagi sedekah dulu. Macam beli tiket. Makna apa? Makna kuranglah orang jumpa Nabi. Itu cara Allah. Nak bagi Nabi rehat, nak bagi Nabi nak halau, bukan perangai Nabi. Main-main Nabi halau, balik aku nak tidur. Tu bukan Nabi, tu kita. 60 kali bagi salam, buat bodoh. Buat tak tahu. Betul lah. Hak tuan rumah, nak bagi masuk orang dalam rumah, itu hak tuan rumah. Nak bagi ke tak bagi, tu hak dia. Kecualilah mak ayah dia, adik-beradik dia. Yang tu tak sah kata apa lah, kena buka pintu lah. Lalu, sahabat yang kaya, seronok. Sebab mereka duit banyak. Duk kira 20 rial. Beli tiket, panggil fakir miskin, nah 20 rial. Jumpa Nabi. Yang sahabat miskin teriak, duit tak ada. Hak 20 bagi tu, mereka nak belanja makan. Contoh. Tu cara Allah menapis sahabat. So bila turun ayat tu, tak ramailah orang boleh asak-asak pergi jumpa Nabi. Begitu. Walaupun ayat itu 12 Al-Mujadilah akhirnya dimansuhkan, dibatalkan oleh Allah. Setelah beberapa waktu Allah mengizinkan semula. Itu ada hikmah dia lah, kena tengok dalam kitab-kitab tafsir. Baik, tapi nak sebut begitulah penapisan Allah terhadap para sahabat. Nak jumpa Nabi, beli tiket dulu. Tiket dia bagi sedekah. Maka orang kaya seronok, orang miskin nangis, duit tak ada. Bukan Allah penyayang orang miskin, tak.
tapi nak sebut itulah penjagaan Allah terhadap Rasulullah. Baik. So kata Aisyah, masuk seorang perempuan Ansar. Oh, dia masuk, kebetulan Nabi tak ada. Baik. Maka dia telah melihat akan tilam tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kain benang berikat tali segala hujungnya. Dia masuk aja. Dia nampaklah tilam Nabi itu tepi dinding. Tuan-tuan muslimin muslimat, bilik Aisyah tu, hujurat tu, makam Nabi tu, bersama lah tuan-tuan, kecil ya. Kecil sahaja. Bayangkan Nabi ketika Nabi tahajud, Nabi solat malam, kalau Aisyah tak solat, Aisyah uzur, Nabi solat, Aisyah tidur depan, Nabi nak turun sujud, Aisyah tarik kaki dia. Agak-agak tuan-tuan bersama rumah Nabi. Allahu Akbar. Nak turun sujud, Aisyah tarik kaki. Nabi qiyam balik, takbir intiqalat, pindah rukun, pi rakaat kedua, halunjur balik kaki. Itu tuan-tuan bayang. Bersama lah rumah Rasulullah. Berdiri Nabi. Nabi berdiri, rumah Nabi, makam Nabi ni, rumah Aisyah. Nabi berdiri, dalam satu kaki, dua kaki ya bumbung rumah. Kira Nabi lonjak tu, bengkaklah kepala Nabi. Itulah bumbung rumah Nabi, rumah Aisyah. Kecilnya, itulah saiz. Allahu Akbar. So perempuan Ansar ni masuk, tentulah dia nampak. Dia nampaklah lemek tilam Nabi tu. Dengan jerami-jerami yang diikat. Dia terpandanglah. Nabi tak ada. Baik. Kemudian apa berlaku? Bila dilihat yang sedemikian itu, sudahlah kasihan ia. Apakala keluar pulang ke rumahnya, dia nak balik itu dia sedih. Nabi tuan-tuan, mau dia tak sedih? Rasul kekasih Allah tidur macam tu. Bila dia nak keluar, dia nak balik, terbit kasihan dia, terbit sedih dia, melihat lemek tilam Nabi lagu tu. Hoi, kalau kita tak tahulah sedih macam mana. Nabi ni kekasih Allah, Rasul, penghulu segala Nabi dan Rasul, tembus 7 petala langit, Jibril kawannya, Allahu Akbar. Tiba-tiba tidur macam tu, mau tak teriak kalau tengok? Perempuan Ansar ni terbit sedih dia. Sebelum dia berjalan keluar dan balik ke rumahnya, maka ia pun mengirim kepadaku tilam yang berisi di dalamnya bulu, dan aku terima kirimannya itu. Bila dia balik, dia tak duduk diam saja. Dia kirim tilam, dia datang hari lain, dia kirim satu tilam yang baik untuk Rasulullah. Kemahlah tilam tumpuk sikit, dia kirim pesan pada Aisyah, suruh Nabi tidur atas. Tak sanggup aku tengok kekasih Allah tidur macam. Allahu Akbar. Baik. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Aisyah. Qalat
Qultu ya Rasulullah, fulanah al-ansariyah dakhalat fara'at firashaka fadhahabat faba'athat ilayya bihadha. Maka masuk atasku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu nampak kepadanya tilam yang dikirim oleh perempuan Ansar itu. Maka bertanyalah ia. Selang beberapa waktu, balik Nabi. Balik Nabi masuk dalam rumah. Tengok-tengok dia nampak tilam. Yang perempuan Ansar tadi bagi pada Aisyah, suruh Nabi tidur atas. Baik. Kemudian Rasulullah bertanya, apa ini wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, si anu, seorang perempuan Ansar telah masuk ke rumah kita ini. Maka nampak kepadanya hamparan tuan hamba tempat tidur itu. Kemudian pergi ia dari sini. Tiba-tiba sudah dikirimnya kepada hamba dengan ini tilam yang diisinya di dalamnya dengan bulu. Kata Aisyah gini, ya Rasulullah, perempuan Ansar datang. Lepas tu dia tengok, dia ternampak tilam yang Rasulullah tidur. Waktu nak balik tu dia macam menangis, macam sedih. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang tuan-tuan muslimat. Kita tak hidup bersama Rasulullah. Kita tak boleh bayang. Hanya boleh baca riwayat dan cuba menghadirkan perasaan kita. Bagaimana zuhudnya kehidupan Rasulullah. Allah, ya Allah, ya Tuhan. Lalu kata Aisyah, perempuan ni, dia menangis, dia sedih ya Rasulullah. Lalu dia kirim tilam ni. Dia bagi kat saya, suruh Rasulullah pakai. Takkan saya nak tolak? Apatah Rasulullah. Rasulullah ni ada benda yang dia tak nak terima. Walaupun dia tak tolak benda tu secara terang. Tapi kadang-kadang ucapan dia menunjukkan Nabi dia tak suka, dia tak nak benda tu. Dan ada benda yang Nabi terima dengan ucapan yang mendoakan orang yang memberi. Itu Nabi. Sedekah Nabi tak terima. Hadiah Nabi terima. Dan bila Nabi terima hadiah, Nabi punya gembira. Kalau Nabi dapat makanan, hadiah tu makanan, Nabi akan ajak sekali. Orang yang bagi makan tu makan sekali dengan dia. Kita jarang buat begitu. Dapat-dapat ulun seorang. Jarang. Kan kawan ni bagi makanan, kita pun kata, memelah masuk rumah, kita makan sekali. Tobatlah hum. Tak ada pasal. Dia hantar daging kambing kan, boleh kat kita lah. Boleh kat kita lah. Nabi tak. Dia ajak makan sekali. Boleh jadilah kita ajak sahabat yang bagi tu ada urusan. Dia nak balik, dia ada kerja ke apa, tak kisahlah. Cuma nak sebut, itulah perangai Rasulullah. Diajaknya sekali, orang yang bagi hadiah makanan ke dia, makan sekali. Itu sifat perangai Nabi. Allahu Akbar. Kita kadang cuba nak buat. Tapi orang yang bagi itu ada hal, ada urusan. Baik. Apa jadi? Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Akan kata Aisyah demikian itu. Lalu Rasulullah bersabda, faqala raddihi ya Aisyah, fawallahi law syi'tu la ajarallahu ma'i jibal al-dhahabi wal fiddah. Kata Nabi, pulangkan dan kembalikan tilam yang dikirim oleh perempuan itu. Wahai Aisyah, tiada aku berkehendak mata benda dunia ini. Allah. Nabi kata, la juga ampi pulang. Itu saya sebut tadi. Ada benda Nabi tak nak. Nabi tak suka. Nabi tak marah. Nabi hargai orang yang bagi itu. Tapi iman para rasul begitu. Walau tilam hempuk. Walau tilam. Nabi kata pulang balik. Aku tidak berkehendak kepada dunia ini. Bagi Nabi, hak tu besar dah. Tak nak dia. Tilam je pun. Bukan orang hadiah kereta ke motosikal ke apa. Tak. Tilam je pun. Nabi kata pulangkan balik. Aku tak mau. Aku tidak berkehendak kepada dunia ini. Itu yang saya pernah sebut. Rasulullah dengan dunia hanyalah seperti kita kerlingan mata sahaja. Mengerling. Begitu saja. Itulah Nabi dengan dunia. Bukan dia tengok dunia. Bukan pandang. Tapi hanya kerlingan. Macam mana kita mengerling sesuatu. Begitulah Nabi memandang dunia. Dia hanya kerlingan sahaja. So Nabi tak mau. Dia kata pulanglah balik akan tilam ini. Kerana aku tidak berkehendak mata benda dunia ini. Maka demi Allah, jikalau aku berkehendak, nescaya Tuhan jadikan bagiku gunung-gunung, tanah dan batu menjadi emas dan perak. Allahu Akbar. Nabi haba, aku tak heran semua dunia ni wahai Aisyah. Pernah tuan-tuan muslimin muslimat, satu hari Jibril alaihi salam datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah kirim saya. Suruh tanya Rasulullah, ndak tak bukit-bukit di Makkah ni saya tukar dengan izin Allah. Allah tukarkan menjadi bukit-bukit emas. Bukit Uhud, bukit Safa ke apa saja bukit lah. Allah tukar jadi az-zahab, jadi emas, wal fiddah, jadi perak. Ambil kamu. Offer daripada Allah. Tanya Nabi dulu kalau dia nak. Jibril kata tak dah, Allah nak tukar. Bukit Safa, bukit Marwah, semua ni jadi bukit mah. Kalaulah Allah tukar bukit Safa jadi bukit mah, pakai tak buat haji dah kita. Duk kira menarah bukit tu. Tak jadi sa'i jawab dia. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Terjun tak pergi ke mana. Allah tukar Safa Marwah jadi mah. Allah tukar Jabal Nur jadi mah. Jibril kata tak ada. Nabi kata tak payah buang masa, tak mau. Tengok tuan-tuan. Kita barang mah, kedai mah habis dah. Habis hebat dah kita rasa. Hampir masjid pun tak nampak batang hidung lah. Tak nampak dah.
kaya sikit lupa daratan dah kita. Nabi Allah Ta'ala nak tukar bukit gunung jadi bukit gunung emas. Ambil ke Nabi semua. Nabi kata tak payah. Tu dia Nabi. Pulang balik tilam ni. Aku tak kelapak. Aku tak mau tilam ni. Pulang balik. Kata Nabi. Baik. Tetapi aku tidak mau. Kerana mata benda dunia itu tiada kekal ia. Itulah dia Rasul. Kita ni bukan tak tahu dunia ni tak kekal. Semua kita tahu. Bukan kita tak belajar. Antara sifat dunia ni fana. Fana makna binasa. Lawan bagi baqa. Sebab itu baqa dinamakan sifat salbiah. Orang kena belajar tauhid bagi elok, cerah elok. Baqa makna kekal. Dan ia termasuk sifat salbiah. Apa dia salbiah? Menolak. Bila kata Allah tu baqa, makna menolak adanya fana, adanya binasa bagi Allah. Tak ada. Allah tidak binasa. Itu lawan bagi baqa. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ada rasa mengantuk dan tidak pernah ada rasa tidur. Tak ada bagi Allah. Sinah ditafsirkan dengan, kalau kita lah, deep sleep. Maaf, kalau kita panggil micro sleep. Sinah ni, kalau kita rojak lurah lah bahasa Arab. Sinah ni makna dia, macam kita micro sleep lah. Terlelap sekejap. Itu sinah. Dia bukan mengantuk terus tak. Kalau betul-betul kita faham bahasa Arab, sinah tu makna dia terlelap sekejap. Macam mana kita bawa kereta 140 km, tiba-tiba terlelap sekejap. Boleh imagine tak apa jadi? Confirm kapan? Tibai divider melambung-lambung. 104 lah, kita micro sleep. Sinah. Boleh bayang tak bumi jadi lagu mana? Bintang macam mana? Matahari nak terbit bila? Bila Allah sinah. Allahu Akbar. La ta'khudhuhu sinah. Itu yang alam tersusun rapi. Subhanallah. Maha suci Allah. Apatah lagi jauh daripada Allah tu tidur. Tidur lagi tak sedap pun. Mengerah terus. Dan tidur paling sedap dua. Pertama dalam kuliah. Memang sedap. Memang memang sedap. Tidur dalam kuliah. Yang kedua paling sedap tidur waktu khatib khutbah. Memang lena. Khatib tak boleh lena. Dia lena mampu khutbah habis Jumaat. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, lawan bagi baqa ialah fana. Fana itu, baqa itu sifat salbiah. Salbiah makna menolak. Dan baqa menolak binasanya Allah. Baik. Saya, tuan-tuan muslimat, semua kita tahu dunia ni fana. Semua kita tahu. Tapi itulah kita. Kadang-kadang memandang macam dunia ni kekal. Itulah nafsu kita. Rasa tak nak mati. Kan perasaan tu. Rasa nak hidup lama. Rasa tak nak mati. Rasa kalau boleh
nak senang, nak senang, nak senang, nak senang. Walhal senang dunia banding senang akhirat. La haula wala quwata illa billah. Tak sampai bulu hidung pun. Senang dunia banding senang akhirat. Kita tahu dunia ni fana, tahu. Tapi itulah kita. Seolah-olah tak nak mati. Lau yu'ammaru alfasana, kata Allah. Mereka bercita-cita kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Nak hidup lama lah tu. Nak hidup lama kalau boleh tak nak mati. Lah. Naik tangga pun mengah dah oi. Tersepak sikit batu tersungkok, stroke terus. Koi tua, koi tak larat dah duduk sembang lah. Koi habis tenaga dah kita. Allah buat macam tu kat kita. Muslimin, muslimat. Semua kita tahu. Kita fana. Kita akan terima fana, binasa. Dunia yang kita duduk fana. Tetapi itulah saya sebut tadi, kadang-kadang dia tak meresap dalam jiwa kita. Bahaya tu. Seolah-olah kita rasa lambat nak mati. Walhal mati menjenguk kita dengan hari-hari. Mati memberi nasihat. Kubur memberi nasihat kepada kita. Maka Nabi kata, aku tak heran nikmat ni. Sebab dunia ni, kata Nabi, adalah nikmat yang tiada kekal ia. Oleh itu, lebih baik aku menuntut dan mencari yang kekal selama-lamanya bagiku. Maka iaitulah amal ibadah kerana Allah. Nabi nak apa? Aku tak heran semua ni. Tilam empuk ke? Tilam nipih ke? Aku kira amal ibadahku kepada Allah mau clear tu. Aku tak heran, aku tidak mana pun aku tak kisah. Yang penting amalku dengan Allah. Ibadahku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadi perkara yang Nabi letakkan. Primary di dalam kehidupan Nabi. Bukan secondary. Tetapi primary. Yang paling utama di dalam hidup Nabi. Berbanding dengan nikmat duniawi yang bersifat sebentar ini. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Kita mesti menumpukan kepada amal ibadah kita. Walaupun dunia ini boleh kita ambil. Kita nak jadi macam sahabat, pakai tak ada. Ambillah dunia. Tetapi jaga. Dunia kadang-kadang melalaikan kita. Jaga, hazar. Dunia kadang-kadang alpakan kita. Sehingga kadang-kadang terlewat kita solat tak ada sebab. Itu kita dah ditipu dengan dunia. Datang perasaan bakhil. Nak infak, datang perasaan kedekut. Itu tanda dunia dah menipu kita dengan harta. Jaga. Jaga tuan-tuan, saya pesan diri saya dulu. Cukup cepat syaitan menunggang dunia untuk kita. Sehingga kita lalai, sehingga kita rasa nikmat sedapnya dengan dunia, sedangkan akhirat itu khairun wa abqa, terlebih baik dan terlebih kekal. Akhirat tiada noktah. Akhirat tiada penamat. Dunia ada penamat. Banyak mana kita nak rasa nikmat. Buah-buahan, makanan yang kita makan hanyalah setakat tekak sahaja. Tetapi nikmat di akhirat berpanjangan sampai bila-bila, tak ada noktah. Maka harus pemikiran kita menumpu ke arah sana. Dengan tidak melupakan dunia. Jangan buang dunia. Ambil
dan jadikan dunia tu jambatan untuk kita meraih kesenangan akhir. Yang ini cerita Rasulullah. Itu nak sebut iman Rasulullah. Tak terikut kita. Kita kalau orang bagi tilam lagu ni, dandan WhatsApp. Kan? Dandan WhatsApp. Malam tu tidur, besok WhatsApp kat dia, abang kata terima kasih. Tilam hang bagi tu patut hang bagi terbaik sikit lagi. Hak tu kita. Mampu. Orang dah bagi tilam lah, kita duk minta lagi. Patut hang bagi hak terbaik sikit lah baru dia syok. Ni tadi aku bangkit pun lewat pukul 8 je. Kalau hang bagi terbaik lagi pukul 10 aku bangkit baru boleh masuk neraka dia kata. Terlepas subuh. Seronok dia tak pergi sembahyang subuh. Wal'iyadzabillah. Ini Rasul. Kita ambillah dunia. Cuma berhati-hati. Baik. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Baihaqi di dalam At-Targhib wa Tarhib muka surat 163 juzuk yang kelima. Masalah 103. Makan lebih daripada bersedekah. Itulah yang dipuji oleh syarak kita. Wallahu a'lam. Tajuk baru bulan depan. Masalah 103. Kita tengok bab makanan berlebihan. InsyaAllah. Baik. Saya berhenti awal sebab nak ajak semua yang hadir malam ni tanpa terkecuali lepas solat Isyak kita pergi ke Surau Lama. Surau Lama, Pusat Motivasi Komuniti Islam, PMKI. Pergi ke Surau Lama dan saya mewakili PAS Cawangan Bandar Laguna Merbuk menjemput tuan-tuan muslimin dan muslimat malam ni lepas Isyak makan. Kira makan ni kita ni. Makan yang kasih cat. Makan malam ni anjuran PAS Cawangan Bandar Laguna Merbuk di Surau Lama. So semua tanpa terkecuali muslimin dan muslimat pergi selepas solat Isyak kita makanlah apa yang ada di Pusat Motivasi Community Islam PMKI atau AKA also known as Surau Lama. AKA Surau Lama, tempat kita semayang dulu. So semua kita jemput semua muslimin dan muslimat selepas solat Isyak. Siapa tak pi minal khasirin, rugi selama-lamanya. So pakat datang makan jamah seorang sikit. Ni tak habis lagi terbuka ni. Makan, ada rezeki kita makan, tak ada masalah. Sekadar itu dulu. Jangan lupa selepas solat Isyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.